Assalamualaikum. Whatever that PMX says tidak mengelirukan. Yang mengelirukan is this mamat yang buat video ni yang jelas tidak membaca penghakiman bertulis. Tak faham kes langsung, tak reti ekor, pangkal ekor tak langsung, tak reti langsung, dan nak buat komen dan menuduh yang PMX tak bertanggungjawab, kerajaan tak bertanggungjawab. Yang tak reti dia. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan ulas kenyataan daripada PMX yang mengatakan bahawa keputusan dalam kes Jill Island berkenaan dengan kalimah Allah hanya terpakai di Sarawak. Dalam arti kata lain, keputusan dalam kes Jill Island di Mahkamah Tinggi dan juga di Mahkamah Rayuan tidak terpakai di Semenanjung. Baik. Kenyataan ini sebenarnya mengelirukan, salah dan tidak bertanggungjawab. Kita kena faham konsep kehakiman kita. Di Sabah dan Sarawak kita ada Mahkamah Tinggi Borneo. Itu Mahkamah Tinggi dan mahkamah-mahkamah di bawah Mahkamah Tinggi seperti Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate di Kota Kinabalu, di Tawau dan sebagainya. Begitu juga di Sarawak. Ada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Itu bidang kuasa Mahkamah Tinggi Borneo di Sarawak. Di sini pula, di Semenanjung pula kita ada Mahkamah Tinggi Malaya dan mahkamah-mahkamah rendah seperti Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate di Semenanjung, di Kuala Lumpur, di Ipoh, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, di Temerloh dan sebagainya. Apa saja keputusan daripada Mahkamah Tinggi mengikat mahkamah-mahkamah bawah seperti Session dan juga Magistrate di Semenanjung, dan keputusan daripada Mahkamah Tinggi Semenanjung juga mengikat keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate di Borneo. Kita hanya ada satu Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Apa saja rayuan daripada Sabah Sarawak dan juga daripada Semenanjung akan didengar dari satu Mahkamah Rayuan. Dan keputusan Mahkamah Rayuan ini mengikat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi di Borneo dan juga di Melaya. Begitu juga kita ada hanya satu Mahkamah Persekutuan di Putrajaya. Dan dia akan dengar rayuan daripada keputusan Mahkamah Rayuan. Tidak kira asal kes daripada Sabah Sarawak ataupun daripada Semenanjung. Bermakna apa saja nas mengikut daripada prinsip stare decisis, dia mengikat Mahkamah Tinggi di Semenanjung, mengikat Mahkamah Session dan Magistrate di Sabah Sarawak. Begitu juga Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak mengikat Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate di Semenanjung. Mahkamah Rayuan pula, keputusan dia mengikat Mahkamah Tinggi di Sabah Sarawak dan ke bawah, dan juga di Semenanjung Mahkamah Tinggi dan ke bawah. Mahkamah Persekutuan mengikat Mahkamah Tinggi keputusan di Sabah Sarawak dan juga di Melaya Peninsula, di Semenanjung. Jadi untuk mengatakan bahawa kes Jill Island ini hanya mengikat di Sarawak saja, memang tidak bertanggungjawab. Dia seolah-olah menyatakan bahawa PMX ini tidak dinasihati oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang, oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Undang-Undang Azalina dan Ramkarpal, dan juga oleh Peguam Kanan Persekutuan daripada AG Chambers. Ini satu tamparan hebat pada ketiga-tiga ketiga tokoh undang-undang yang ada di negara kita yang seharusnya menasihati. Tapi dalam konteks ini saya lihat seolah-olah PMX tidak ambil apa-apa nasihat daripada mereka yang pakar dalam bidang, mengakibatkan satu fatwa songsang dikeluarkan oleh PMX. Jadi setakat itu hari ini. Besok kita akan ulas berapa lagi isu berkenaan dengan Sabah Sarawak dan Melaya yang melibatkan perlembagaan Sabah dan juga tanah adat di Sabah. InsyaAllah, see you again. Yang tak reti dia. So let me explain very clearly. Kes Sarawak, Jill Island. Jill Island membawa masuk CD dan bahan penerbitatan daripada Indonesia. Dia masuk ke Indonesia. Dalam CD dan bahan penerbitan tu, cetakan penerbitan tu, dia terdapat nama Allah dalam situ. Bila nampak nama Allah, bila masuk ke Malaysia, bahagian custom merampas CD-CD itu. Dia merampas dan dia menggunakan undang-undang custom yang ada untuk merampas kerana nama Allah
tercetak di dalam bahan-bahan cetakan yang bukan mengenai Islam, pasal Kristian. Jadi berdasarkan itu, barang tu diambil dan Jill Island tak berpuas hati dan dia membawa kes ini ke mahkamah. Jadi kes ke mahkamah ni adalah berkenaan dengan rampasan CD dan barang penerbitan yang mengandungi perkataan Allah, kalimah Allah yang bukan mengenai agama Islam, bukan Quran tetapi Bible. Jadi on this basis the case pergi kepada mahkamah. Pergi pada mahkamah, dah berbicara dan mahkamah telah memutuskan bahawa the confiscation, rampasan yang dibuat oleh custom tidak sah dari segi undang-undang kerana undang-undang custom bercanggah dengan keputusan kabinet tahun 1986. Keputusan kabinet 1986 menyatakan boleh ada nama Allah kecuali mesti dengan syarat dia tertulis yang ini bukan untuk penggunaan orang Islam dan supaya jelas dan orang-orang umat Islam tak terkeliru, tak terpedaya kalau terpedaya pun. Dan itu yang dibuat keputusan Jemaah Menteri tahun 1986. Tetapi custom punya undang-undang straightforward. Ada je nama Allah, tak boleh pakai. Jadi itu satu pencanggahan. Di dalam undang-undang, bila ada percanggahan, undang-undang tu tak terguna pakai kepada orang seperti Jill Island. Because bukan Jill Island yang buat benda tu bercanggah. Yang bercanggah is kerajaan. Custom pun kerajaan, Jemaah Menteri pun kerajaan. Jadi because of that, due to the technicality of it, okay, jadi mahkamah highlight isu pentadbiran administratif. Administratif dah tak betul, dah salah. There is a screw up, there is kejanggalan, there is a contradiction in the law. Jadi because of that, rampasan tu tidak sah and mahkamah mengarahkan all the CD dikembalikan kepada Jill Island. Jadi rampasan tak berlaku. Jadi Jill Island, because CD tu dia punya, dia pakailah seperti mana dia pakai pun. Siapa boleh buat apa? Because tak ada masalah, tak ada salah dia. Kalau orang Kristian dia nak tulis Allah dalam Bible dia, suka hati dia. Ini isu cetakan. Tapi cetakan tu dah kena bagi balik. Jadi benda tu dah berlaku. It is a mistake on the part of the government. And because of that, Jill Island menang in the court case. Jadi subsequently, KDN appeal untuk bawa kes ke Mahkamah Rayuan. Tetapi based on the case yang clear cut, bila kerajaan Madani take over, they look at it, they are more competent. Kalau pergi pada Mahkamah Rayuan, kes dia serupa juga, masih lagi bercanggah dan because bercanggah di ketika rampasan dibuat, rampasan tu tak sah. Jadi dah tepat dah keputusan mahkamah memberi balik, mengarah untuk bagi balik disk dan dokumen-dokumen kepunyaan Jill Island. Diberi balik dah. Jadi tak guna. Bawalah ke kes appeals court, bawalah kes ke mahkamah persetujuan, sama saja. And it makes the government look stupid. It makes it glaring that government buat silap. Because itu satu kesilapan kerajaan. Jadi what did this government do? Government do the right thing, the sensible thing. Government withdraw the appeal. Withdraw the appeal sekarang ni. Tak guna dah. Memang Jill Island dah menang and there's nothing you can be done. And now bila withdraw the appeal, the High Court punya decision is with regards bukan saja di Sarawak. It's with regards to Jill Island punya rampasan tu. It's about the rampasan. Mahkamah tak buat decision on whether orang Islam, orang bukan Islam boleh guna kalimah Allah ataupun tak boleh guna kalimah Allah. Dia tak buat that decision. The decision got nothing to do with that. The decision is about the rampasan. And therefore that rampasan memanglah hanya terguna pakai di Sarawak saja and with regards to Jill Island's case only. Because tak ada rampasan lain lagi dah. Itu je rampasan yang ada. Itu saja case, and this case was argued about kalimah Allah being in there and all these things, and because the technicality, because of the contradiction, that's why lah
benda ni government kalah dan Jill Island dapat balik CD dia. The appeal was cancelled, it was withdrawn because tak guna membazir masa, membazir wang dan melengahkan lagi proses-proses mahkamah. Untuk apa? It is wasteful. Jadi that's why AG pun decide tak guna pursue, memang confirm akan kalah. Jadi sekarang ni a screw up has been made. Jill Island dah dapat balik CD dia. Dia boleh guna Allah ke, dia tak pakai ke, itu tak boleh, kita tak boleh kata apa lagi dah. Dia dah dapat dah CD dia balik. Okay? And there's no law to prevent her from doing that. There's no law on that. Jadi sekarang ni, this is why the kerajaan now is preparing now, revising the law. Sekarang ni lah masa yang tepat dia untuk revise custom punya law dan mesyuarat kabinet supaya benda tu selari dan seragam. And therefore, they have to cover all bases to control penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Muslim, apa syarat-syaratnya, apa under what circumstance, apa yang boleh, apa yang tak boleh. And they are going to engage with all the stakeholders and benda tu akan dipersembahkan kepada Agong dan Sultan-Sultan supaya Sultan-Sultan boleh tengok dan benda tu menjaga kemakmuran negara, harmoni, jaga sensitivity of the Muslims, tidak trample over the hak-hak orang-orang non-Muslims, and benda tu konsisten supaya law sekarang kita straighten dan tak bercanggah lagi dah. And apabila next time kalau ada lain sekali kes Jill Island, bukan Jill Island, mungkin Jane Wales ke, siapa-siapa ke bawa benda and ada nama Allah ke apa ke, law tu dah sama dah. Custom punya law dengan Jemaah Menteri punya law yang akan disanction oleh Agong konsisten. And that the point kalau katakan benda tu patut dirampas, boleh dirampas, dia boleh cabar di mahkamah. Mahkamah akan rule in favor of the government and rampasan tu akan stick. Jadi itulah kes sebenarnya kalau orang tak understand. And all this benda ni yang withdrawal ni is with regards to a case in Sarawak on Jill Island punya case saja. So therefore memanglah mahkamah ambil keputusan, keputusan only in Sarawak, bukan in any other state. In any other state tak ada kes kalimah Allah tu, tak ada kes. Yang ada kes hanya di Sarawak. And therefore betul lah hanya di Sarawak. How can there be a withdrawal of an appeal on any other state because there is not even a court case in any other state? So siapa yang keliru? Yang keliru ni Mamat ni dia rasa dia pandai, nak tuduh macam-macam, nak kata PMS tak bertanggungjawab, nak kata tak dinasihat. The ill advice, yang bodoh dia. Kerajaan dah explain dah. And kalau you tak faham, baca penghakiman. Siapa tak baca penghakiman, bila komen, you sound like an idiot. So therefore, thank you very much lah for that video. You just showed how stupid you are. And I terpanggil to do this voice note to clarify. Jadi kalau orang tak reti lagi, I explain cara paling senang lah. Kalau orang tak faham lagi, then up to you lah. I dah explain the concept, the whole concept, and this is the truth. Assalamualaikum.